الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebenarnya kita nak panjatkan lagi kesyukuran kepada Allah kerana kita baru saja melangkah ke tahun yang baru, tahun yang ke-1441 Hijrah, di mana kita mulakan tahun ini dengan amalan soleh. Ya, kena ingat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita kena ingat. Ni analogi saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau tengok muka depan ni cantik kan? Cantik buku ni. Kulit depannya cantik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berkilat. Tulisan khat ni cantik. Gambarannya cantik, ya. Tapi dia hanya muka depan saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita tidak mahu bahawa amalan kita hanyalah berada di awal tahun dan di akhir tahun saja, tapi kita nak memenuhi setiap helaian di dalam tahun itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur sangat-sangat pada Allah kerana kita telah memulakan tahun ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan tahun ini di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan tahun ini dengan kalam. Kita bicarakan tentang Al-Quran, tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah ini bukanlah malam pertama dan malam yang terakhir sepanjang tahun ni, tetapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah permulaan tahun ini
jadikanlah malam ini seperti malam-malam yang berikutnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah namanya hijrah. Kita sentiasa beralih ke arah kebaikan, kita berubah ke arah kebaikan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini nak kongsi sikitlah beberapa perkara, sikit sajalah insya-Allah. Yang pertama tentang hijrah, ya, tentang hijrah. Suka saya mulakan dengan asal usul tahun hijrah ni bermula macam mana. Pada asalnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang-orang Arab mereka memang mengenali bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Tapi mereka belum lagi tetapkan mana satu bulan 1, mana satu bulan 2, mana satu bulan 3, tu belum lagi. Yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau mereka nak namakan satu-satu tahun itu, mereka akan ambil nama sempena peristiwa besar yang berlaku dalam tahun tersebut. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau orang tanya pada kita, pada tahun bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Orang tak sebut nombor tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ada yang sebut nombor lah, ya. Tapi yang disebutkan adalah tahun gajah. Kenapa nama tu namanya tahun gajah? Kerana pada tahun itulah disebutkan oleh sebagian para ulama 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlakulah peristiwa di mana tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah cuba menyerang Kaabah dan ingin merobohkan Kaabah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jadi oleh kerana sempena peristiwa tahun bergajah dinamakan Al-Amul Fil, tahun gajah, ya. Jadi tengok pada peristiwa-peristiwa. Contoh ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, tahun berlakunya peristiwa peperangan Badar. Dinamakan tahun itu tahun berlakunya peperangan Badar, ya. Belum lagi ketika itu namanya tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah belum ada lagi. Jadi bilakah ia bermula? Ia bermula pada tahun yang ke-17 hijrah. Penentuan kita nak tentukan, nak tetapkan tahun itu bila, ia bermula pada tahun yang ke-17 hijrah pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang merupakan Amirul Mukminin, ketua orang-orang yang beriman. Ketika itu dia memerintah di negeri Madinah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang ketua dia akan hantar surat-surat rasmi kepada gubernur-gubernur dia. Jadi salah seorang gubernur yang diutuskan adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang merupakan gubernur di Basrah. Basrah tu di mana? Di Iraq. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila hantar utusan, hantar surat, maka disebutkan bahawa wahai gubernur Basrah, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kamu siapkan kerja ini dalam bulan Sya'ban, kamu siapkan tugas ini dalam bulan Sya'ban. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apabila menerima surat daripada Amirul Mukminin, maka Abu Musa Al-Ash'ari tertanya-tanya, Sya'ban bilakah yang dimaksudkan? Sya'ban yang dah lalu ke? Sya'ban yang akan datang? Ataupun Sya'ban tahun ni? Tak tahu. Sebab belum ada nombor untuk tahun. Jadi dia hantar surat kembali kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bertanyakan Sya'ban yang mana. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para ulama berselisih pendapat. Apakah maksud Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu? Adakah benar-benar dia nak tanya Sya'ban yang mana satu, ataupun sebenarnya dia sedang memberikan cadangan kepada Sayyidina Umar untuk letakkan penetapan tahun? Jadi bila mana perkara itu sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah pun berbincang dengan para sahabat, ya. Lalu di situ berlakulah dua ketetapan. Ada dua perkara yang nak ditetapkan. Apa dia? Yang pertama, tahun kita nak start daripada bila. Jadi ketika mana para sahabat memberikan cadangan, beri cadangan, timbullah 4 cadangan. Cadangan pertama kata kita letakkan tahun pertama itu bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cadangan yang kedua, kita letakkan tahun yang pertama bermula daripada tahun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cadangan yang ketiga, kita letakkan tahun pertama itu sejak baginda diutuskan sebagai rasul. Dan cadangan yang keempat, kita letakkan tahun pertama itu sempena hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia bersetuju dengan tahun hijrah, kerana di situlah berlakunya perubahan, ya. Era baru bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tempat untuk mereka bangkit. Jadi ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersetuju kita mulakan tahun dalam kalender Islam bermula dengan peristiwa hijrah. Itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tahun dah selesai. Dah tahu nak bermula daripada bila? Peristiwa hijrah. Sekarang ni nak tetapkan bulan 1 bermula daripada bulan apa? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di situ setakat yang saya baca ada 3 pendapat, ada 3 cadangan. Yang pertama, mulakan ia pada bulan Ramadan. Ya, jadikan bulan Ramadan ni bulan pertama. Sebab apa? Bulan Ramadan tu bulan diturunkan Al-Quran, ya. Bulan di mana baginda sendiri dilantik menjadi rasul. Cadangan yang kedua dikatakan, jadikanlah bulan pertama itu bulan Rabiul Awal. Kenapa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan itu dan baginda juga wafat pada bulan itu. Dan cadangan yang ketiga adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana dalam, kalau kita ikutkan susunan, bahawa orang melaksanakan ibadah haji, mereka mula meninggalkan kampung mereka, negeri mereka bermula daripada bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah, bulan ke-11 lah. Kemudian pada bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12, mereka sibuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hari Arafahnya, dengan hari-hari tasyrik mereka melontar, kemudian mereka teruskan dengan tawaf dan sa'i haji. Kemudian bila mana dah selesai, maka mereka mula pulang ke negeri masing-masing, mula pulang ke kampung masing-masing, maka mereka start baru. Bila start baru itulah bulan Muharram, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, senang cerita, habisnya haji bermulanya tahun baru, macam tu. Jadi senang nak kira. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berlakulah ketetapan yang kedua, iaitu Muharram dijadikan bulan pertama dan tahun adalah berdasarkan kepada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang signifikan. 3 perkara yang signifikan yang sangat-sangat berkait rapat dalam kehidupan kita dengan peristiwa hijrah. Dan inilah 3 perkara yang cukup berbeza di antara Mekah dan Madinah. Maksud bukan beza negeri, ya, beza Rasulullah hidup dan para sahabat hidup sebelum berhijrah ketika mana mereka duduk di Mekah, dan apa yang berlaku selepas baginda berhijrah ke Madinah. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya datang soalan dululah, ya, mudah-mudahan boleh ingat kan. Ketika baginda berdakwah di Mekah, masa tu masjid di mana? Masa tu masjid di mana? Di mana para sahabat sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan solat berjemaah. Di manakah mereka mendirikan solat Jumaat? Di mana? Tak ada kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana ketika itu negeri itu penuh dengan orang-orang kafir Quraisy, ramai sekali musuh. Maka sukar sekali untuk mendirikan solat di rumah Allah. Sukar sekali untuk mendirikan solat secara berjemaah. Tetapi setelah baginda berhijrah ke Madinah, apa perkara pertama baginda buat? Baginda bina masjid. Masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, masjid sangat signifikan bagi orang yang nak berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang nak ubah diri dia ke arah kebaikan, perkara pertama dia nak lakukan adalah antaranya dekatkan diri dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah, ya, insya-Allah. Masjid ni tempat orang-orang soleh, insya-Allah. Tempat orang-orang baik-baik, ya. Jadi kalau kita nak berubah ke arah kebaikan, mesti kita berdamping, berada sekitar orang-orang yang baik, insya-Allah, ya. Datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang signifikan, ya? Apa dia? Masya-Allah, ya. Anak soleh-soleh ni insya-Allah, ya. Amin, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran, ya. Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekalipun ia diturunkan di Mekah, ya. Boleh ke sahabat sewenang-wenangnya baca, bebas nak membaca Al-Quran? Oh, tak senang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Siapa salah satu contoh sahabat yang terkenal, ya, tentang kisah membaca Al-Quran di Mekah? Namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Kisah dia panjang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Dia orang biasa-biasa saja. Dia orang biasa-biasa saja, ya. Hingga kan sesama mereka kata tak ada siapa-siapa di antara kita yang berani baca Al-Quran di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Tak ada. Kita ni orang biasa-biasa, jangan pandai-pandai. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, aku akan baca. Aku akan baca Al-Quran di hadapan mereka. Ya. Lalu orang berkata, jangan wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kamu orang biasa. Ya. Kalau kamu ada kedudukan lain, mungkin mereka malu untuk ganggu kamu. Mungkin dia hormat kamu, mungkin dia muliakan kamu, tapi kamu orang biasa-biasa saja. Bahkan disebutkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia ni bekerja pula dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Jadi keesokan dia baca, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Dia baca sungguh-sungguh depan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, ya. Lalu apa yang berlaku? Pembesar-pembesar Quraisy mula tanya, dia ni siapa ni? Siapa dia ni? Lalu dikatakan dia ni bekerja dengan si fulan. Oh, orang biasa-biasa. Lalu apa yang dilakukan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dia dipukul dengan teruk. Dia dibelasah sampai dia pingsan. Ya, macam tu. Itu suasana dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sebelum hijrah. Baca Quran ni boleh jadi ancaman kepada diri seseorang. Tapi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda berhijrah ke Madinah, Madinah menjadi pusat mempelajari Al-Quran. Orang bebas baca Al-Quran. Orang bebas baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau tanyalah, hari ni kalau kita baca Quran, ada orang nak pukul kita ke? Kalau kita baca Quran, ada orang nak marah kita ke? Tak kan, ya? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita nak berubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, kita kena dekatkan diri kita dengan Al-Quran, ya? Al-Quran itu nur. Al-Quran itu nur, ya? Dia akan bagi cahaya pada kita. Dia akan tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ketiga tadi hampir macam nombor satu lah. Yang pertama tadi, kalau di Mekah belum ada masjid dan di Madinah ada masjid, maka yang saya nak katakan signifikan yang ketiga adalah solat jamaah. Solat jamaah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebagaimana kita katakan bahawa sukar sebenarnya bukan sahabat saja. Pernah tak dengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika solat, ni baginda, lalu dalam perjalanan baginda itu ditaburi dengan duri-duri. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam solat, baginda sujud, lalu diletakkan apa? Diletakkan perut unta di atas badan baginda. Hari ini kita solat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang kacau ke? Ya? Ada orang kacau ke kita? Ada orang ancam kita ke? Tak kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya? Itulah suasananya apabila baginda berhijrah ke Madinah. Masing-masing berebut, masing-masing berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah kita, ya. Kalau kita nak ubah diri kita ke arah kebaikan, maka antara perkara yang kena kita lakukan adalah solat secara berjemaah. Solat secara berjemaah. Kerana solat secara berjemaah ni dia akan menghimpunkan beberapa kebaikan-kebaikan yang lain. Antaranya apa? Antaranya adalah solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah akan jadi ringan, akan jadi senang bila mana kita solat jemaah.
Solat sunat ba'diyah akan jadi ringan, akan jadi senang bila kita solat jemaah. Kalau kita solat seorang, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh jadi susah. Wirid, zikir selepas solat yang warid, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi senang. Senang untuk kita baca. Kenapa? Bila kita solat jemaah, ya. Doa-doa yang dibaca, ya, selepas solat akan jadi senang untuk kita bila mana kita dirikan solat secara berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mudah-mudahan tahun baru ni, ya, azam dekatkan diri kita dengan rumah Allah, dengan masjid, dengan surau. Dekatkan diri kita dengan kalam Allah, dengan Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan salat jamaah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi berkenaan tentang berpuasa pada hari Ashura dalam bulan Muharram, insya-Allah kita ceritakan pada minggu hadapan, insya-Allah, sebab dia lebih dekatlah. Kalau cerita sekarang nanti bukan lupa, insya-Allah tak lupa, tapi minggu depan masih ada masa, insya-Allah kita bicarakan tentang berpuasa pada hari Ashura pada minggu yang akan datang. Cuma nak sebut satu hadis saja. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seafdal puasa, sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan adalah berpuasa di dalam bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi dalam bulan ni banyakkan puasa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, banyakkan puasa. Sementara nak tunggu depan, puasalah Isnin Khamis contohnya. Tapi untuk berpuasa yang istimewa, insya-Allah kita bagi tahu minggu depan, iaitu pada hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram, insya-Allah, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung lagi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi bicarakan dalam bab adab-adab membaca Al-Quran, dan salah satu bab yang kita akan sambung pada malam ini adalah meninggikan suara semasa membaca Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, para ulama kata sunat kita baca Al-Quran perlahan-perlahan. Sunat juga baca Al-Quran kuat-kuat. Jadi nak baca yang mana satu? Nak baca perlahan ke nak baca kuat? Jadi para ulama letakkan indikator, ya, ada kayu ukurnya, ya, ada panduan dia. Apa yang jadi indikator? Indikator itu adalah riya dan ujub. Riya menunjuk-nunjuk pada orang lain, ujub rasa diri hebat, rasa diri bagus. Betul. Sekiranya kita baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, langsung tak ada perasaan tu, langsung tak rasa nak tunjuk kat orang, tak rasa pun rasa diri kita hebat. Baca saja, baca kuat macam biasa saja, maka itu lebih afdal untuk diri kita, itu lebih baik untuk diri kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran, nanti takut orang tahu, takut orang dengar, takut orang kata apa, takut ini, takut riak, takut nanti saya rasa saya bangga diri saya. Maka yang perlahan itu afdal untuk kamu. Jadi afdal kuat ataupun afdal perlahan itu bergantung kepada diri masing-masing, ya. Tetapi secara umumnya, sebagaimana kita jelaskan pada minggu lepas, membaca Al-Quran dengan kuat itu menghimpunkan beberapa kebaikan. Antaranya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kebaikan untuk dirinya sendiri sudah tentu. Kebaikan untuk diri sendiri sudah tentu. Matanya berpahala melihat Al-Quran, tangannya berpahala memegang Al-Quran dan tunjuk Al-Quran, mulutnya berpahala kerana baca Al-Quran, telinganya berpahala ketika mana mendengar Al-Quran yang dia sendiri baca. Memang dah terhimpun dah. Tapi selain daripada kebaikan untuk dirinya sendiri, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, adalah orang lain boleh dapat pahala daripada bacaan dia, ya. Orang lain bila dengar bacaan Al-Quran kita tertarik, rasa khusyuk, ya, maka kita juga mendapat pahala, ya. Jadi sebagai contoh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada seorang jemaah, ya, yang menunaikan ibadah haji share pada saya, ya, bila mana dibaca Al-Quran lalu didengari oleh orang sebelahnya sampai, ya, mendengarnya dengan khusyuk sampai mengalirkan air mata. Bukankah Al-Quran yang kita baca sehingga memberi kesan kepada orang lain?
memberi kebaikan kepada pendengar dan juga memberi kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Al-Quran itu benar-benar menjadi syafaat kepada kita, ya. Kebaikan kepada kita dan kebaikan kepada orang lain, macam tu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan semangatlah kepada kita. Bila kita nak baca tu, kita tak rasa macam cepat mengantuk, ya. Kita rasa bila kita baca Quran ni kita semangat sikit, macam tu. Dan beberapa kebaikan yang lain yang kita telah jelaskan pada minggu lalu. Cuma sambungan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebenarnya banyak lagi hadis. Ada banyak lagi hadis yang mensabitkan perbuatan meninggikan suara ketika membaca Al-Quran, ya. Jadi baca Al-Quran dengan kuat ni bagus tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tapi ada borderline dia. Baca dengan kuat, jangan sampai ganggu orang lain. Jangan baca kuat sampai mengganggu orang yang sedang solat. Yang tu makruf, itu memang kita kena tahu, ya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, manakala athar, ya, daripada para sahabat dan para tabi'in, athar ni amalan mereka, berkaitan ucapan dan perbuatan mereka, maka ia tidak terhingga banyaknya dan sangat masyhur, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kata Imam An-Nawawi, kalau nak cerita amalan para sahabat yang baca dengan kuat, baca Al-Quran dengan kuat, bila nak ceritakan tentang amalan para tabi'in baca dengan kuat, kata Al-Imam An-Nawawi, banyak sangat, tak terkira, banyak sangat kalau nak ceritakan, ya. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi, semua ini adalah bagi orang yang tidak takut akan riak. Sebab mereka tak takut ni, perasaan riak dan ujub dan perbuatan-perbuatan keji yang lain, serta tidak menyakiti suatu jemaah dengan mengganggu solat mereka dan mengelirukan mereka dengan bacaan yang nyaring itu, ya. Jadi kena fahamlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kuat tu bukanlah kuat sangat sampai suara yang bingit mengganggu orang lain tu, tak, bukan maksud macam tu, ya. Kuat yang kuat sederhana yang boleh didengari oleh orang-orang di sebelah-sebelah kita, ya. Jadi sampai kat situ tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau yang ada kitab, kalau nak letakkan bintang ke tanda ke, ya, maksudnya sebenarnya dah habis cerita tentang orang-orang yang membaca Al-Quran dengan kuat. Sekarang ni nak cerita pula tentang amalan-amalan ulama yang terdahulu yang membaca Al-Quran tapi dengan suara yang perlahan. Jadi dekat sini kalau memang kita pilih untuk membaca Al-Quran dengan perlahan, jangan risau. Bukan kita saja yang baca dengan perlahan, ada juga ulama-ulama yang terdahulu seperti Al-A'mash, ya, dia juga membaca dengan perlahan, ya. Kata Al-Imam An-Nawawi, kami nukilkan daripada sekumpulan salaf yang memilih untuk tidak membunyikan suara. Tidak membunyikan suara bukanlah tak ada suara langsung tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi suara yang perlahan, cukup sekadar didengari oleh dirinya sendiri. Kerana takut akan keadaan yang kami sebutkan tadi. Dia takut keadaan apa? Takut kepada riak, takut kepada ujub, takutlah. Jadi dia rasa lebih selamat kalau dia baca perlahan. Diriwayatkan daripada Al-A'mash, katanya, aku masuk menemui Ibrahim ketika beliau sedang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Kemudian seorang lelaki meminta izin kepadanya untuk masuk. Lalu beliau, iaitu Ibrahim, menutup Al-Quran dan berkata, jangan sampai lelaki itu tahu bahawa aku membacanya setiap waktu, ya. Dia tak nak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan sampai. Sebahagian para ulama seperti Dr. Aman Suaid, dia kata maksud athar ini, kisah ini adalah jangan sampai orang yang masuk itu menyangka kerja aku ni baca Quran saja sepanjang masa. Tak nak, ya. Sebab nanti kalaulah orang kata macam tu, nanti orang kata, tahu tak Ibrahim tu, dia sepanjang masa baca Quran, sekejap dia baca Quran saja. Jadi dia tak nak orang kata macam tu pada dia. Walaupun itu memang amalan dia, tapi dia tak nak orang tahu. Masya Allah, ya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi di situlah kita dapati betapa ada sesetengah orang yang cuba menjaga amalan dia, sembunyikan amalan dia, jangan sampai diketahui oleh orang lain, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan daripada Abu Aliyah pula, beliau berkata, aku duduk bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum.
Kena ada dua-dua lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian salah seorang daripada mereka berkata, aku telah membaca Al-Quran sebanyak sekian semalam. Maka mereka pun berkata, ini adalah bahagian kamu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapati orang tak tahu pun berapa banyak yang dia baca, tetapi bila mana dia mengatakan aku telah membacakan Al-Quran sebanyak sekian, maka yang lain akan menjawab itu adalah bahagian kamu, ya. Maksudnya macam mana? Itu rezeki kamu dapat baca Al-Quran sebanyak itu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, peranan kita adalah doa pada Allah supaya Allah memberikan rezeki kepada kita supaya kita boleh baca Al-Quran. Seperti doa khatam Quran tu kan ada warzuqna tilawatahu, ya, ana al-laili, kalau kanak-kanak al-laili wa atrafan nahar, macam tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, warzuqna tilawatahu, ya Allah bagi kami rezeki, ya Allah, supaya kami dapat tilawah, kami dapat baca Al-Quran. Ya Allah bagi kami rezeki selain daripada rezeki harta, rezeki keluarga, rezeki kerja, kami nak rezeki tilawah, kami nak rezeki boleh baca Al-Quran. Bila? Ana'a al-laili, di tengah-tengah malam. Maksudnya apa? Ya Allah bangkitkan kami, ya Allah kejut kami tengah-tengah malam, ya Allah supaya kami boleh baca Al-Quran tengah-tengah malam. Ana al-laili wa atrafan nahar, dan di tengah-tengah siang juga. Maksudnya apa? Bila kita baca doa itu sebenarnya kita sedang minta pada Allah, tolonglah saya ya Allah supaya saya boleh baca Al-Quran siang dan malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu rezeki kita kena minta daripada Allah. Jangan minta rezeki harta saja, rezeki ibadah kena minta juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memilih cara merendahkan suara berdalilkan hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Qur'ani kal jahri bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Baginda bersabda, orang yang meninggikan suara ketika membaca Al-Quran umpama orang yang bersedekah secara terang-terangan, manakala orang yang merendahkan suara ketika membaca Al-Quran umpama orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita tengok diri kita mana yang sesuai untuk diri kita, maka kita bacalah Al-Quran dengan nada tersebut. Tetapi saya suka ingatkan bahawa membaca dengan suara yang agak kuat bukanlah kuat sangat, dia sebenarnya sangat-sangat membantu dalam memfasihkan lidah kita dalam sebutan Al-Quran. Kalau kita baca macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, itu kurang membantu untuk kita membetulkanlah, maksudnya lidah tu nak pergi kat mana, ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran dengan kuat, Bismillahirrahmanirrahim, jadi lidah tu akan pergi betul-betul tempatnya. Bukan kalau perlahan tak pergi betul-betul, cuma dia tak kuat lah. Jadi kalau kita biasa baca dengan Quran dengan kuat, jadi bila baca dengan ustaz, baca dengan ustazah, baca dengan guru kita, bahkan kadang-kadang bila orang tolak kita jadi imam, maka kita akan dapat mensuarakan Al-Quran, maksudnya dapat baca dengan jelas. Tapi kalau kita biasa terus menerus baca perlahan saja, kadang-kadang bila orang suruh kita baca kuat, kita rasa tak biasa, kita rasa gugup, kita rasa macam-macam lah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita supaya kita sentiasa boleh baca Al-Quran pada tiap-tiap hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati penjelasan tentang hadis itu, ya. Orang yang baca Al-Quran seperti bersedekah secara terang-terangan, orang yang baca Al-Quran dengan perlahan seperti bersedekah secara sembunyi-sembunyi. InsyaAllah kita akan sambung dan pertemuan kita pada minggu hadapan. InsyaAllah kita sudahi kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, bantu kami, ya Allah, agar kami dapat baca Al-Quran siang dan malam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, basahkanlah lidah kami dengan membaca Al-Quran siang dan malam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Video bagus. Anak soleh insya-Allah, masya-Allah. Tak. Barakallahu fi, Allah barik fi. Allah barik fi. Allah barik fi. Allah barik fi. Barakallahu. Barakallahu fi. Ya, terima kasih, Bang.